ataupun inilah terpandang seorang Hai, Assalamualaikum, welcome back to Cik Nora Channel. Pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih sebab masih sudi untuk menonton video aku untuk kali ini. Dan terima kasih untuk sokongan hampa selama ni, dan setakat hari ni aku tengok ada 75 orang yang subscribe aku punya YouTube channel. Terima kasih banyak-banyak dan aku harap hampa teruskan sokong aku supaya aku lebih bersemangat untuk buat konten. Dan yang tengok ni jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Video kali ni aku nak ceritakan pengalaman yang dihadapi ataupun dialami oleh pop menakan aku sendiri, yang mana kata pengalaman ni adalah antara pengalaman yang masih segar di ingatan pop menakan aku ni, sebab bagi dia pengalaman ni antara pengalaman yang misteri dan juga seram. Tanpa membuang masa, jom kita mula. Untuk pengetahuan apa, peristiwa misteri ni yang pop menakan aku alami benda ni adalah lingkungan tahun 1985. Kiranya masa ni part time aku ni masih lagi muda lah. Okey. Pop menakan aku ni masa ni dia masih lagi bekerja di sebuah kilang Primertech. Okey. Boleh dikatakan pop menakan aku ni kalau kerja dia akan kerja pada shift malam sahaja. Okey, biasalah kalau orang kerja kilang ni bila kena shift malam dia akan lewatlah balik dalam lingkungan 12, 1 pagi macam tu baru balik rumah. Nak dijadikan cerita, pada satu malam ni lah, bukanlah malam, lewat pagi macam tu, part time aku ni dia nak balik pada kerja. Untuk pengetahuan apa, part time aku ni bila dia balik daripada kerja dalam pukul 1-2 pagi macam tu, dia akan guna laluan shortcut yang mana cepat sampai lah dekat rumah kan. Jadi nak jadikan cerita, adalah satu pagi ni Pak menakan aku ni habis shift dalam pukul 2 pagi macam tu. Dia akan lalu ataupun balik di laluan yang mana laluan kilang juga, tapi bukan kilang yang tempat Pak menakan aku kerja tu, tapi laluan kilang yang lain. Rezekilah Pak menakan aku malam tu dia terserempak ataupun inilah terpandang seorang perempuan berambut panjang, berpakaian serba putih dan menatap tajam ke arah pop menakan aku. Masa tu pop menakan aku anggap benda tu perkara biasa lah, sebab balik kerja pun lewat pagi kan. So kewujudan benda tu memang orang kata apa, perkara biasa yang akan berlaku. Jadi pop menakan aku ni teruskan perjalanan seperti biasa. Sampai di rumah pada lewat pagi pada hari yang sama, pop menakan aku ni balik seperti biasalah. Tok aku ni mak pop menakan aku tu adalah tok aku lah. Tok aku ni akan tunggu dekat rumah seperti biasa. Tapi malam tu nak dijadikan cerita, pop menakan aku ni dia balik daripada kerja, dia bawa balik satu bau yang sangat wangi. Sangat wangi. Kerana lah tok aku tu kira kalau mai jemput pop menakan aku balik ni, memang bau tu memang seremebak wangi macam tu. Lepas tu malam tu juga tok aku dia nampak pop menakan aku ni tengah bersembang dalam dangau seorang diri. Seumpama macam tok aku tak tahu apa yang disembangkan oleh pop menakan aku tu, tapi seolah-olah pop menakan aku ni bersembang seperti ada orang di sebelah dia. Memang rancak bersembang dalam pukul 2-3 pagi macam tu dekat dangau. Untuk pengetahuan apalah, kalau tak tahu, dangau ni dia macam pondok kecil. Kerana part time aku, arwah alung aku dengan tok aku ni akan duduk di dangau tu lah, kira macam tempat sementara lah untuk tinggal sementara, nak siap rumah lah macam tu. Nak jadikan cerita, benda tu berlarutan tau. Maksudnya sejak daripada start pada malam tu, di mana part time aku terserempak dengan perempuan tu, kiranya setiap kali pop menakan aku balik akan bawa balik bau yang wangi tu. Dan tok aku ni pun setiap kali pop menakan aku balik mesti dia bau wangi tu. Lepas tu benda ni jadi berlarutan tau. Berlarutan tu sampaikan pop menakan aku ni tak boleh nak lena, sebab perempuan tu asyik mai
lewat-lewat pagi lah, pukul 1-2 pagi, dia main dia akan menyembang dengan pok menakan aku ni. Tak tahulah menyembang apa. Lepas tu sampai satu tahap tu, pok menakan aku dia tak boleh nak lena sebab dia duduk main kacau kan. Dia bukan main kacau teruk, dia main menyembang macam tu je. Lepas tu pok menakan aku ni jadi apa? Tak boleh lena. Nak makan pun tak lalu. Jadi macam tu. Sampai satu tahap tu, pok menakan aku ni dia jadi kuih kering. Jadi cekung lah kiranya badan-badan tu dia kuih kering kan. Sebab tak cukup lena lah salah satunya. Lepas tu bila nak pergi kerja dia jadi macam tak ada tenaga lah. Sebab malam dah tak lena. Sebab perempuan tu dah main menyembang lah apa semua kan. Siang hari ni pok menakan aku dia jadi macam tak ada tenaga lah. Jadi macam tak larat jadi gitu. Sebab dia tak lena malam. Bila perempuan tu duduk main malam-malam, duduk main menyembang. Okey, jadi tok aku ni buatlah satu ikhtiar yang mana dia suruh anak dia ni pergilah tidur dekat rumah abang dia di kawasan taman perumahan lah. Kiranya tak jauh lah daripada kampung tok aku tu. Dengan ikhtiar supaya perempuan tu tak main kacau lagi lah Pak Tam aku ni. Lepas tu, ingatkan benda tu settle tau tak. Tapi sebelum tu, malam first pok menakan aku pergi lena dekat rumah abang dia tu, arwah halung aku lah, arwah pak long aku dengan tok aku ni buat plan kata macam dia pun nak tengok apa benda yang kacau pok menakan aku ni, nak tengok rupa dia macam mana, siapa dia ni yang duk kacau pok menakan aku ni kan. Lepas tu malam tu kira arwah halung aku ni dia prepare parang, bukan nak pergi katok dia, tapi nak bagi macam ibarat nak bagi dia takut lah, supaya bagi amaran jangan kacau dah pok menakan aku ni kan. Nak jadi rezeki lah malam tu kan. Perempuan tu dia main awal tau. Dia tak main dalam 1-2 pagi tu, dia main dalam pukul 9-10 malam macam tu, dia main awal. Lepas tu kan, yang boleh tahu dia main awal tu, ibaratkan benda tu seperti angsa, hamba tahu tak? Angsa yang terbang turun ke bawah. Lepas tu dia punya angin bila dia terjun turun bawah tu, angin dia tu kuat sampai dangau tok aku tu jadi bergoyang. Tahu tak? Bergoyang dangau tok aku tu. Lepas tu punya kata kuat angin tu sampai pada masa yang sama bau yang wangi yang sama yang mana sebelum ni tok aku bau tu. Terus tok aku habaq dekat arah halung aku. Alung, pikah dia mai dah tu. Lepas tu alung aku ni langkah je keluar daripada dangau tu. Tak ada berapa saat je. Seumpama macam dia terbang balik naik. Dia lari. Pokoknya arwah halung aku ni tak ada tengok rupa dia macam mana. Bau tu masih ada. Waktu dia terbang naik tu, hampa bayanglah macam angsa terbang naik. Angin tu zak macam berasa sangat-sangat dekat muka tu aku ni. Kira kalau angin tu main macam tu, kira memang berasa sejuk, seram sejuk semua ada lah. Dan dangau pun bergoyang-goyang. Kiranya arwah halung aku dengan tok aku tak ada yang tengok benda apa yang duk kacau pok menakan aku tu. Tapi macam kata tadi aku kata kan, tok aku ikhtiar bagi Pak Tam aku pergi lena di rumah abang dia di taman perumahan tu. Tak settle pun benda tu, perempuan tu masih lagi ikut pok menakan aku sampai ke rumah abang dia tu. Sampai terus tu. Nyolah teruk sampai tok aku ni macam ikhtiar macam-macam lah, perubatan tradisional lah apa semua kan. Tak jalan juga. Pergi jumpa bomoh ni, bomoh mu tak jalan juga. Sampai satu tahap tu, tok aku ni minta tolong kat besan dia. Besan dia kata tak apa, minta tolong carikan siapa-siapa boleh ubatkan pok menakan aku ni sampai teruk dah. Sampai satu tahap tak boleh lena, tak makan, cekung, kuih kering dah lah kan. Lepas tu alhamdulillah dengan izin Allah, besan tok aku ni jumpa tolong ayah dia tolong ubatkan pok menakan aku ni. Lepas tu habis dah perubatan apa semua, perubatan Islamik lah. Tak ada lah macam kurafat-kurafat tu, tak ada lah. Kan yang tolong tu ayah kepada besan tok aku tu, dia bagi kalau orang kampung panggil tek besi. Tek besi tu dia pesan dekat tok aku pagak kampung, pagak sekeliling kampung semasa waktu maghrib. Dengan ikhtiar supaya benda tu tak main kacau dah lah. Kayaknya perempuan tu tak main ganggu dah pok menakan aku. Alhamdulillah selepas perubatan apa semua, dah ikhtiar pagak rumah apa semua, pagak kampung apa semua, benda tu dah tak main kacau dah pok menakan aku. Kesimpulan yang boleh aku buat, mungkin ketika pok menakan aku balik tu, keadaan badan dia macam mestilah waktu tu dah tak larat.
kerja pun sampai 1-2 pagi baru balik. Jadi tenaga dia tak ada. Lemah, kiranya lemah lah masa tu dengan keadaan badan pun berpeluh, kotak. Memang perempuan tu ikutlah pak menakan aku balik rumah. Lepas tu masuk part yang kata dia duduk menyembang dengan pak menakan aku tiap-tiap malam tu. Mungkin waktu tu pak menakan aku dia tak kahwin lagi. Mungkin benda tu dia berkenan dekat pak menakan aku. Mungkin sebab tu dia duduk menyembang dengan pak menakan aku pagi-pagi buta tu kot. Dia berkenan dekat pak menakan aku. Alhamdulillah sekarang ni pak menakan aku pun dah sihat, dah kahwin, dah ada anak, dah bahagia dah sekarang ni. Alhamdulillah. Okay guys, itu saja konten kita pada hari ini. Terima kasih kepada hampa yang sudi tengok video ni sampai habis. Dan yang mana belum lagi subscribe, tolong subscribe. Klik button subscribe di bawah dan jangan lupa klik simbol loceng tu supaya hampa tak terlepas apa-apa video selepas ni. Dan jangan lupa like, komen dan juga share. Assalamualaikum.